Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden-elek Amerika Syarikat Tuan Yang Terutama Donald J. Trump berikutan dengan kemenangannya dalam pilihan raya Presiden baru-baru ini. Kementerian Kesihatan dan Syarikat Minyak Brunei Shell BSP Sendirian Berhad menandatangani memorandum persefahaman MOU yang menggariskan usaha dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menggalakkan dan memudahkan kerjasama dalam bidang yang berkaitan. Bidang-bidang tersebut termasuk latihan atau kursus kaki tangan, pengukuhan pengawalan bersepadu yang menjejaskan kesihatan awam khususnya dalam penyakit-penyakit berjangkit dan bidang-bidang kepentingan lain yang dipersetujui. Majlis penandatanganan berlangsung di Kementerian Kesihatan. Menyaksikan penandatanganan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengirian Dr. Haji Muhammad Khalifah bin Pengirian Haji Ismail, Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan, menandatangani bagi pihak Kementerian Kesihatan, manakala pihak BSP ditandatangani oleh Dayang Mazlina binti Haji Muawiyah, Pemangku Pengarah Komersial, Pengurus Kemudahan Bersepadu. Sambutan sempena Hari Keselamatan Pesakit Sedunia menegaskan komitmen Jerudong Park Medical Center JPMC dan Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC untuk memberikan penjagaan berkualiti tinggi, berpusatkan pesakit dan memastikan keselamatan setiap pesakit. Acara berlangsung di PJSC. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC dan pengerusi PJSC. Juga diadakan pelancaran video dan risalah pendidikan peranti di rumah untuk memastikan kemampanan jangka panjang usaha pemantauan kendiri pesakit. Tema tahun ini menambah baik diagnosis untuk keselamatan pesakit dan slogan Get It Right, Get It Safe, menekankan peranan penting komunikasi dan kerjasama berkesan dalam kalangan penyedia penjaga kesihatan bagi mencegah kesilapan diagnostik. Mesyuarat Jawatankuasa Pandu Program Mobiliti Antarabangsa Asia untuk Pelajar AIMS kali ke-9 memberi tumpuan kepada peranan dan fungsi serta isu-isu teknikal dan yang berkaitan untuk meningkatkan pembangunan program termasuk mobiliti inovatif yang sejajar dengan mobiliti Asia Tenggara Eropah bagi pembangunan berdaya tahan. Majlis pembukaan mesyuarat berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Mesyuarat 2 hari itu merangkumi perkongsian mengenai AIMS dan prosesnya untuk menyokong penyelarasan serantau serta sistem dan proses pengantarabangsaan yang dilakukan bersama oleh Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan dan Pusat Simeo Raihead. Mesyuarat dihadiri oleh negara-negara ahli program termasuk dari luar negara. Kepimpinan dalam pendidikan memainkan peranan penting dalam memupuk persekitaran yang berpotensi mengembang majukan pelajar bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga secara holistik. Justru adalah penting tenaga pengajar melengkapi para pelajar mendepani cabaran hari esok dengan berdaya tahan dan berkeyakinan. Berucap pada simposium Pemimpin Sekolah 2024, Dr. Dayang Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan menegaskan dialog secara terbuka bersama pihak berkepentingan adalah penting dan melalui dialog ia berpotensi meningkatkan piawaian sekolah secara kolektif. Hampir 400 pemimpin sekolah kerajaan dan swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Halih Agama menghadiri simposium tersebut. Simposium bertemakan Pemimpin Berkualiti, Pendidikan Berkualiti dengan subtema Memperkukuh Kemahiran Sedia Masa Depan Pelajar. Simposium berlangsung di Kampung Lugu.
Universiti Brunei Darussalam UBD menganjurkan Hari Terbuka Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat C3L dan Pesta Pembelajaran Sepanjang Hayat 2024. Acara dianjurkan bersama Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah, Institut Sains Kesihatan, Institut Pengajian Dasar dan Institut Kepimpinan Inovasi dan Kemajuan ILIA. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD dalam ucapannya berkata, komitmen negara kepada pembelajaran sepanjang hayat berkait rapat dengan Matlamat Wawasan Brunei 2035 bagi memupuk pelajar berpendidikan, berkemahiran tinggi dan selaras dengan Matlamat Pembangunan Mampan 4 bagi mencapai pendidikan berkualiti yang inklusif dan saksama serta peluang pembelajaran sepanjang hayat bagi semua. Antara pengisian acara pembentangan oleh penceramah dari Malaysia, Jepun dan Thailand. Agenda festival termasuk perkhidmatan pendidikan, pameran teknologi dan demonstrasi menyokong pembangunan mampan. Mahkamah Syariah Negara Brunei Darussalam menghadiri Muzakarah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Seluruh Malaysia 2024 dan perbincangan dua hala bersama Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Muzakarah merupakan langkah kehadapan bagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia dalam bidang perundangan dan kehakiman syariah melalui penandatanganan memorandum persefahaman MOU antara mahkamah-mahkamah syariah dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dalam bidang kehakiman syariah yang telah dilaksanakan. Muzakarah merupakan anjuran bahagian pendaftaran keurustiaan dan rekod Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang melibatkan hakim-hakim Mahkamah Tinggi Syariah seluruh Malaysia. Muzakarah diadakan di Hotel Tenera Bangi Selangor, Malaysia dan dihadiri oleh Yang Arif Haji Muhammad Bahrain bin Haji alias Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah juga mengadakan perbincangan dua hala bersama Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Melalui muzakarah dan perbincangan tersebut dapat mengeratkan lagi hubungan yang kokoh khususnya dalam bidang kehakiman syariah di antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Semua pihak yang terlibat sama ada pihak sekolah atau ibu bapa perlu memainkan peranan bagi memastikan setiap pelajar hadir ke sekolah secara konsisten. Namun, mengapakah kehadiran pelajar itu penting? Ikuti laporannya bersama Rosimah binti Sulaiman. Pelbagai strategi dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi memastikan kehadiran pelajar secara konsisten di semua peringkat pendidikan. Bagi sekolah rendah pusat ulang, mereka mengendalikan sosialisasi pemberitaan, memberikan penghargaan kepada para pelajar dan mewujudkan persekitaran kondusif serta kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Tujuannya supaya pelajar dapat mengikuti perkembangan pelajaran dengan lebih baik. Pertama adalah urusan prestasi pembelajaran yang baik. Yang kedua dapat membentuk disiplin dan tanggungjawab murid dan yang ketiga memberi kemahiran sosial sebab interaksi dengan mereka ni diberi kesempatan untuk berinteraksi bersama rakan sebaya dan juga guru-guru serta warga sekolah secara harian. Kehadiran pelajar yang konsisten memainkan peranan penting kerana yang pertama, ianya dapat meningkatkan kefahaman pelajar, kedua, ianya juga memudahkan penilaian dan pemantauan, dan yang ketiga, ianya dapat mewujudkan disiplin dan komitmen. Sokongan dan dorongan ibu bapa juga penting selain kegigihan pelajar itu sendiri bagi mencapai kecemerlangan dalam pembelajaran. Diorang akan dapat mencapai potensi yang maksimum dalam akademik. And then mudah berinteraksi sama kawan-kawan, guru-guru dan berdisiplin untuk menghadapi kehidupan diorang di masa akan datang. Untuk menimba ilmu pengetahuan dan jika kita tidak hadir ke sekolah, kita akan ketinggalan banyak pelajaran. Melalui kerjasama erat antara pihak sekolah dan ibu bapa, ia dapat memastikan pelajar dapat mengikuti pendidikan berkualiti dan holistik dengan hadir ke sekolah secara konsisten demi mencapai kecemerlangan dalam pembelajaran. Laporan Rosimah Sulaiman untuk Beritaan TV.
Pembukaan kawasan Concourse Stadium Negara Hasnal Bolkiah, inisiatif menggalakkan masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Apakah kemudahan yang terdapat di dalamnya? Laporannya bersama Muhammad Wa'i Zakaria. Kawasan Concourse merupakan salah satu projek yang terkandung dalam projek pembaikan dan penaiktarafan Stadium Fasa 2, stadium berkenaan. Dengan jarak 637 meter mengelilingi stadium, kemudahan ini disediakan bagi orang ramai untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pengguna untuk melakukan aktiviti-aktiviti sehat seperti berlari dan berjalan laju. Ianya dilengkapi dengan lampu sepanjang trek sekeliling Stadium Negara Hasnal Bolkiah yang mana bagi pengguna yang menggunakan pada waktu malam merupakan satu kelebihan berbanding dengan di outdoor track. Jabatan ini berharap agar orang ramai dapat sama-sama memastikan kebersihan kawasan Concourse agar ianya menjadi tempat yang selesa dan kondusif untuk digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Concourse Stadium Negara Hasnal Bolkiah dibuka pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 4.30 petang sehingga 10 malam. Manakala pada hari Jumaat dan Ahad akan dibuka seawal pukul 6 pagi sehingga tengah hari sahaja dan dibuka sekali lagi pada pukul 2.30 petang hingga 10 malam. Concourse akan ditutup waktu tengah hari dan petang dari pukul 6 petang hingga 7 malam. Untuk menggunakan kemudahan ini, orang ramai boleh masuk melalui tangga besar stadium dan mengimbas kod QR yang disediakan. Laporan Muhammad Wa'i Zakaria untuk Berita RTB. Tanggungjawab dalam keselamatan kebakaran membuat pelan tindakan menghadapi kebakaran dan tata cara pencegahan kebakaran secara bertulis antara penjelasan yang disampaikan semasa kursus latihan kebakaran dan kecemasan. Kursus dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Belais dan Buda-Buda dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Cawangan Operasi G Daerah Temburong. 10 peserta terdiri dari ahli Majlis Perundingan Kampung Belais dan Buda-Buda mengikuti kursus berkenaan. Kursus diadakan di Balai Bomba Ratai. Kemarin diadakan majlis penyampaian sijil kepada para peserta kursus berkenaan. Kursus yang diadakan selama 3 hari bertujuan melatih ahli-ahli majlis perundingan kampung cara-cara untuk menyelamatkan diri ketika kecemasan atau kebakaran berlaku. Selain itu, kursus juga dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada peserta mengenainya. Input-input yang baru yang kami pelajari lah. Salah satunya iaitu jenis-jenis fire extinguisher, cara-cara apa ni, evacuate mangsa-mangsa kalau ada kejadian bencana seperti kebakaran kah, dan juga apa-apa sajalah bencana lah, bangunan runtuh kah. Pencegahan awal jika berlaku sebarang bencana seperti kebakaran dan cara-cara mengeluarkan mangsa-mangsa ataupun orang-orang yang berada di dalam, contohnya bangunan yang mengalami kebakaran. Negara mengalu-alukan ketibaan para penumpang yang menaiki penerbangan langsung diraja Brunei dari Chennai, India di lapangan terbang antarabangsa Brunei. India merupakan salah satu dari 10 sumber pasaran ketibaan pelancong menggunakan udara. Penerbangan langsung itu menandakan pencapaian terbaru dalam mengukuhkan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan India dengan potensi berkembang bagi pengembaraan dan pelancongan antara kedua-dua negara. It was a great flight, very pleasant. Quality of the airplane is high. Food was good, and so it was a relaxing flight. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menyarankan para pelanggannya untuk tidak memberi sebarang maklumat peribadi melalui telefon. Amaran tersebut dikeluarkan berikutan laporan mengenai penipuan panggilan telefon yang menyasarkan pelanggan BIBD. Penipuan itu melibatkan pemanggil yang mendakwa dari BIBD dan meminta maklumat akaun pelanggan dengan alasan untuk mengesahkan transaksi yang mencurigakan pada akaun atau kad kredit pelanggan dan minta maklumat akaun untuk tujuan pengesahan atau sebab-sebab lain.
BIBD menegaskan bahawa panggilan-panggilan tersebut adalah penipuan dan pelanggan dinasihatkan untuk tidak memberikan sebarang maklumat. BIBD juga menyuruh pelanggan untuk sentiasa berwaspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan, iaitu jangan sesekali mendedahkan maklumat akaun, kata laluan atau OTP kepada sesiapa sahaja melalui telefon atau apa jua saluran. Sahkan sebarang panggilan dengan menghubungi BIBD secara terus melalui saluran rasmi dan laporkan sebarang panggilan atau mesej mencurigakan kepada BIBD dengan segera untuk tindakan lanjut. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan bagi tahun 1446 Hijrah 2025 Masihi akan diadakan selama 3 hari berturut-turut, iaitu pada 11 hingga 13 November 2024. Musabakah berkenaan akan diadakan di Dewan Muzakarah Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat kebangsaan merupakan projek tahunan Kementerian Hal Ehwal Agama. Dalam pertandingan separuh akhir itu nanti, 57 peserta terdiri daripada 46 qari dan 11 qari'ah akan memperdengarkan bacaan masing-masing. Sementara itu, orang ramai berpeluang mengikuti musabakah berkenaan menerusi siaran secara langsung melalui akaun Instagram rasmi Kementerian Hal Ehwal Agama @kheu.brunei. Pengumuman keputusan dan penyampaian hadiah bagi musabakah berkenaan akan diadakan pada 14 November di Dewan Muzakarah Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dan disiarkan secara langsung melalui rangkaian Radio Nur Islam Radio Television Brunei.